Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ucapkan tahniah kepada murid-murid yang berjaya untuk hadir ke kelas Google Meet Akhlak pada pagi ini. Okey, saya harap semua murid 4 Imam Bukhari berada dalam keadaan yang sihat dan dibukakan, dilapangkan dada seluas-luasnya untuk menerima ilmu pada pagi ini. Okey, hari ini macam biasa kita akan belajar akhlak dan kita akan sambung tajuk minggu lepas, iaitu tajuk doa-doa harian bersama saya Ustazah Nurhayati binti Abdullah. Okey, untuk hari ini kita akan sambung doa-doa yang lain. Minggu lepas Ustazah dah ajar doa belajar, doa masuk tandas, keluar tandas, doa apa lagi? Doa tidur, doa bangun tidur dan juga doa melihat cermin. Okey, hari ini kita akan sambung dengan doa-doa lain. Okey, yang pastinya doa-doa yang mana yang kita akan belajar pada minggu lepas dan juga pada hari ini adalah doa-doa yang akan kita selalu amalkan dalam kehidupan kita seharian. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, Ustazah minta semua murid-murid untuk tadah tangan. Kita sama-sama baca doa penerang hati, doa belajar di rumah masing-masing. Okey, kamu boleh ikut Ustazah. Ustazah nak tengok gerakan mulut kamu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati kami dengan selapang-lapangnya untuk kami menerima ilmu pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustazah ingatkan lagi sekali, mana-mana yang baru masuk boleh klik link kehadiran di ruangan chat. Okey, sebelum kita teruskan dengan dengan pembelajaran kita hari ini, sebelum saya masuk kepada tajuk kita pada pagi ini, sudi untuk saya ingatkan akhlak-akhlak, adab-adab ketika kita bergoogle meet. Okey, yang ni yang setiap hari, setiap kali kelas yang wajib guru-guru ingatkan kamu supaya kamu tidak lupa. Okey, antara adab-adab bergoogle meet yang pertama, mestilah murid-murid mestilah menutup mute mic masing-masing, mute mikrofon masing-masing kecuali diminta oleh guru untuk buka. Yang kedua, murid-murid mestilah membuka kamera. Membuka kamera supaya saya tengok, supaya guru-guru nampak muka kamu. Bukannya hanya saya tengok ada yang join, tapi tuan entah ke mana. Bila buka kamera, saya boleh tengok. Okey, semua murid-murid berada di depan handphone atau laptop masing-masing. Okey, yang ketiga, mestilah berpakaian menutup aurat bagi murid lelaki dan juga murid perempuan mestilah menutup aurat. Okey, yang keempat, mestilah berada dalam keadaan yang bersedia untuk belajar. Bersedia ni macam mana? Berada dalam keadaan yang fokus dan juga duduk dalam keadaan yang tegak dan tidak bermain benda lain selain daripada menulis nota di buku masing-masing, mengambil catatan apa yang Ustazah bagi tahu. Okey, yang keenam. Yang kelima ke yang keenam? Okey, dilarang untuk berbual kosong ataupun bersembang apa-apa di ruangan chat kecuali diminta oleh guru untuk menulis apa-apa di ruangan chat ataupun untuk menanyakan apa-apa boleh tulis di ruangan chat. Okey, yang ketujuh. Kamu perlu buka mikrofon kamu kalau kamu tak dengar suara Ustazah. Okay, contohnya sekarang ni Ustazah nak bentangkan slide kat depan ni. Saya tak tahu suara Ustazah ni jelas ke tidak di tempat kamu. Jadi kalau kamu rasa kamu tak jelas, kamu tak dengar, kamu boleh buka mikrofon Ustazah, minta maaf, mencelah. Saya nak bagi tahu suara Ustazah tak dengar. Siapa? Apa dia? Ustazah, izinkan saya pergi ke tandas. Okey, boleh. Okey, kalau kamu nak ke tandas, kamu boleh tulis di ruangan chat. Risau kalau kamu bagi tahu secara suara, risau mengganggu waktu Ustazah mengajarlah. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh, kamu perlu buka mikrofon dan bagi tahu Ustazah, minta maaf saya mencelah, suara Ustazah tidak jelas. Suara Ustazah tak dengar. Okey.
Boleh juga. Okey, lagi satu Ustazah minta tolong waktu Ustazah bentangkan waktu Ustazah mengajar, minta tolong mana-mana yang baru masuk yang tak tahu link, minta tolong kawan-kawan tolong copy and paste di ruangan chat. Minta tolong kawan-kawan hantar di ruangan chat yang link yang Ustazah dah hantar tu. Minta tolong bantu kawan-kawan yang belum masuk untuk tadi pun saya dah nampak dah ada yang tolong hantar link tu. Risau Ustazah tak perasan. Untuk kawan-kawan kamu isi link kehadiran pada pagi ini. Sebab bermula hari ini, Ustazah tak akan ambil kehadiran melalui macam hari tu dah. Hari tu Ustazah panggil nama seorang-seorang. Saya panggil nama seorang-seorang sampailah 1 hingga 33 orang. Tapi sebab hari tu hari pertama belajar, Ustazah nak kenal muka kamu dengan nama kamu. Tapi untuk hari ini, hari minggu kedua, pembelajaran Ustazah akan buat secara bagi link dan kamu perlu isi kehadiran kamu di link tersebut. Dan Ustazah akan ambil kehadiran berdasarkan apa yang direkod di link itu sahaja. Okey, boleh Okey, insya-Allah sama-sama kita bagi perhatian untuk pagi ini. Okey. Seterusnya kamu boleh tengok di laptop ataupun handphone masing-masing. Okay, akhlak tajuk doa-doa harian, nama guru Ustazah Nurhayati binti Abdullah. Okey, kita akan pergi kepada slide yang kedua. Okey, hari ini Ustazah akan ajar kamu doa sebelum makan, doa selepas makan. Okey, yang ni yang selalu orang kata dah menjadi kewajipan dalam kehidupan kita seharian untuk baca doa ni. Okey. Sebab kehidupan kita seharian memerlukan untuk makan. Tak ada excuse, tak ada orang cakap, Ustazah saya tak perlu hafal doa ni. Buat apa saya nak hafal doa ni? Tak ada excuse ya, tak ada terkecuali. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang tak makan. Tak ada orang yang tak makan. Kalau puasa sekalipun kamu mesti makan waktu berbuka. Waktu berbuka puasa, bacalah doa berbuka puasa dan diteruskan dengan doa makan. Tak ada istilah saya tak perlu hafal, saya tak perlu ingat. Sebab semua orang, saya yakin, memang wajib makan setiap hari. Tapi yang membezakan ada yang makan sikit, ada yang makan banyak. Ada yang makan 3 kali sehari, ada yang makan 10 kali sehari, ada. Yang makan 10 kali sehari tu dah berlebihan dah tu. Okey, jadi kamu kena ingat doa sebelum dan selepas makan ni. Wajib ingat. Sebab apa? Sebab kita perlu baca doa, kita terutamanya orang Islam, perlu baca doa sebelum dan selepas makan. Okey. Kamu boleh dengar Ustazah baca ataupun boleh ikut di rumah masing-masing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey. Ya Allah, berkatilah kepada kami apa jua rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Okey, maksudnya ya Allah, berkatilah kami. Kita makan ni, sebelum makan kita baca doa untuk apa? Untuk kita rasa berterima kasih ataupun untuk kita minta kepada Allah supaya Allah berkatilah. Berkat makanan yang kita dapat, rezeki yang kita dapat pada hari ini, minta Allah berkat, minta Allah bagi keberkatan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keberkatan dalam apa jua rezeki. Tak kisahlah hari ni mak kamu masak nasi goreng je, nasi goreng ayam. Tak kisahlah hari ni mak kamu masak mi ataupun masak mihun goreng ataupun spaghetti je. Bersyukur, kita perlu bersyukur. Sebab itulah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita pada hari ini. Jadi kita kena minta dengan Allah supaya Allah berkatkanlah rezeki yang telah diberikan kepada kita dan minta Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Kenapa minta Allah jauhkan kita daripada azab neraka? Kita tak tahu, contohnya lah kan. Okey, contoh ni Ustazah bagi contoh.
Contohnya kita pergi pasar, kita beli daging lembu. Contohnya kita pergi pasar, kita beli daging lembu. Rupa-rupanya kita ingatkan yang tu daging lembu. Tapi rupa-rupanya orang yang jual tu dia tak bagi tahu yang tu daging yang haram kita makan. Contohnya daging BABI ke, daging tu haram kita makan. Tapi kita tak tahu, kita ingatkan yang tu daging lembu. Kita balik kita masak apa semua. Kita masak apa semua. Sepatutnya kita tak boleh makan daging BABI, haram untuk kita orang Islam. Tapi sebab kita tak tahu, jadi kita makan. Sebab itulah kita minta kepada Allah, berkatkanlah rezeki. Walaupun benda tu, sebab kita tak tahu. Jangan pula sebab saya dah tahu tu daging BABI, tapi saya nak try. Itu memang dah sah-sah, dah haram, dah berdosa masuk neraka. Tapi ni kita tak tahu. Ini masalah kita tak tahu. Contohnya kita ditipu oleh penjual dekat pasar. Itulah contohnya. Bila kita nak makan, kita minta dengan Allah supaya Allah berkat rezeki yang kita dapat pada hari ini. Semoga Allah berkat dan jauhkan kita daripada azab api neraka. Mana tahu benda yang kita makan tu benda yang tak halal. Jadi kita tak sedih sebabkan kita tak tahu. Jadi kita minta Allah jauhkanlah kita daripada azab api neraka. Sebab makanan yang kita makan ni akan menjadi darah daging kita. Makanan yang kita makan ni dia menjadi darah daging kita. Sebab itulah kalau kamu pernah dengar, salah satu sedekah yang berpanjangan dapat pahala kepada kita ialah belanja orang makan. Sebab apa belanja orang makan? Belanja orang makan ni, kita belanja orang makan, kita belanja kawan kita makan. Makanan yang kawan kita makan hasil daripada kita belanja tu menjadi darah daging dia. Menjadi darah daging dia. Jadi sepanjang hidup kawan dia, sepanjang hidup orang kita belanja tu, orang tu solat, orang tu mengaji, orang tu buat amal kebaikan, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Boleh faham kat situ? Pahalanya tetap mengalir kepada kita. Sebab itulah makanan ni kita kena kalau boleh makanan kita kena pastikan betul-betul yang kita nak makan tu benda halal, benda bersih, bukan hasil daripada kita curi. Sebab dia akan jadi darah daging kita. Kalau kita makan daripada hasil kita curi, kalau kamu pernah dengar, bila kita makan makanan daripada hasil kita na'udzubillah lah, bukan kita lah, orang lain. Contohnya contohnya Ali ni dia makan makanan hasil daripada dia mencuri. Maka makanan tu akan jadi darah daging dia. Kalau kamu pernah dengar, tertutupnya pintu hati untuk membuat kebaikan kerana dalam dirinya darah dagingnya terhasil daripada makanan yang hasil daripada kecurian. Sehinggalah dia bertaubat. Kita kembali kepada Allah. Boleh doa sebelum makan. Okey, seterusnya doa selepas makan. Okey, Ustazah, doa selepas makan pun kena baca ke? Ya, kena baca, bukan sahaja sebelum. Sebelum ni kita minta Allah berkatkan rezeki kita, minta Allah jauhkan kita daripada azab api neraka. Dan bila kita selepas makan, mestilah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksudnya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta menjadikan kami orang Islam. Okey, maksudnya di sini kita bersyukur kepada Allah. Selepas kita dah makan, mestilah kita senau. Ya Allah, kenyangnya, sedapnya lah mak masak hari ni. Jangan lupa baca doa. Kita puji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami. Jangan pula kamu kata, mak saya lah yang masakkan untuk saya mihun goreng tadi. Mihun goreng yang sedap tu, mak saya lah yang masak. Kenapa kita mesti memuji Allah? Kamu jangan lupa, yang mak kamu masak mie goreng ke, nasi goreng ke, rezeki itu semua datang daripada Allah. Allah yang turunkan rezeki. Kalau Allah tak bagi rezeki pada hari tu, contohnya Allah tarik nikmat rezeki makan. Contohnya mak tak ada duit lah hari ni, Amira, mak tak ada duit lah nak masak hari ni. Boleh tak hari ni kita tak payah makan? Agak-agak kita lapar tak? Lapar kan? Mesti kita lapar bila Allah tarik rezeki.
Maksudnya apa yang mak kita masak pada hari itu adalah rezeki daripada Allah. Allah yang turunkan kepada kita. Macam kita bangun pagi. Bangun orang azan subuh je kita bangun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih hidupkan kita lagi dekat dunia ni. Itu pun rezeki. Rezeki Allah masih lagi kita bernafas dekat dunia ni. Itu pun rezeki. Lepas tu kalau kita bangun pagi, ya Allah segarnya hari ni, rasa sehat sangat tubuh. Tu pun rezeki. Rezeki apa? Rezeki sehat. Allah kurniakan kita kesihatan. Kalau Allah nak tarik sekejap je, Allah akan tarik kesihatan kita dan kita bangun pagi kita rasa ya Allah demamnya. Tak sedap badan lah hari ni. Sebab apa? Sebab Allah dah tarik nikmat. Allah dah tarik sedikit rezekinya kepada kita, iaitu rezeki kesihatan. Okay, kalau kamu perasan mata Ustazah ni bengkak sebelah. Ni ujian lah. Ujian yang Allah bagi kepada Ustazah semalam lagi dah bengkak. Semalam lagi bengkak. Tapi pagi ni dah surut dah sikit. Tak tahu kenapa allergic kot. Dah bengkak. Ini pun kata ujian untuk Ustazah. Kita ni Allah akan bagi ujian ataupun Allah akan bagi rezeki. Jadi dalam macam mana pun rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, kita kena ucap syukur. Dengan syukur ni macam mana? Dengan memujilah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta menjadikan kami orang Islam. Kita kena bersyukur sebab Allah jadikan kita orang Islam. Kita lahir daripada keluarga Islam. Okey, saya rasa doa sebelum dan selepas makan ni, Ustazah yakin semua murid-murid 4IB dah ingat semua rasanya kan. Yang mana yang belum ingat, yang mana yang belum hafal, selepas habis kelas akhlak ni, Ustazah nak kamu hafal lah. Kamu hafal dan nanti ada tugasan pada akhir slide nanti. Jadi saya terangkan. Okey, seterusnya saya nak terangkan adab makan dan minum. Adab makan dan minum ni bukan sahaja kita membaca doa sahaja. Bukan sekadar membaca doa. Okey, bukan sekadar kita membaca doa. Okey, cuba tengok adab makan dan minum. Yang pertama, membaca basmalah sebelum makan. Membaca basmalah tu maksudnya kita baca bismillah dan diteruskan dengan doa tadilah. Okey, yang kedua, dilarang makan dan minum sambil berdiri. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Yang ni dilarang. Sebab apa dilarang makan dan minum sambil berdiri? Kalau kita makan dan minum sambil berdiri, ibaratnya kita ikut seperti mana syaitan makan. Ustazah, bateri saya dah nak habis. Okey, boleh charge ya. Yang mana bateri dah nak habis, boleh charge. Sebab kita baru slide yang kedua ni. Okey. Dilarang makan dan minum sambil berdiri. Yang ni pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau dari segi hukum pun tak boleh. Berdosa lah kita makan dan minum sambil berdiri. Dari segi kesihatan, Ustazah pernahlah dengar seorang doktor ni bagi tahu Ustazah, bila kita minum sambil berdiri, air yang kita minum tu, dia akan terus pergi ke pundi kencing kita. Sebabnya kalau kita minum sambil duduk, dia ada gap dia. Dia akan terus masuk dalam mulut kita, dia akan berhenti dekat mana-mana dulu. Tapi kalau kita minum sambil berdiri, tidak eloklah untuk tubuh badan kita dan untuk kesihatan kita dalam masa jangka yang lama. Okey, yang kedua, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bukannya makan ketika kenyang, berhenti sebelum lapar. Ketika kita lapar, kita kena makan. Bukannya tak lapar pun makan, lapar pun makan. Tak tahu bila tengok. Daripada pagi sampai malam, asyik makan je. Tak lapar pun makan, lapar pun makan. Perut tu dah bulat macam orang mengandung. Pernah tak dengar, ya Allah perut kamu ni dah macam orang mengandung dah. Mengandung 9 bulan. Kenapa? Asyik makan je. Daripada bangun pagi sampailah nak tidur malam, asyik mengunyah je mulut. Yang tu pun tak elok juga ya. Jadi kita makan ni, kita makan ketika kita lapar. Contohnya kita bangun pagi,
memang dah kita kena wajib breakfast kan. Kena ambil sedikit. Kalau pagi kalau tak makan makanan berat pun tak apa. Makan je lah susu ataupun minum air Milo ke 1 gelas. Dengan roti ke dengan biskut pun dah memadai lah. Kalau kita rasa badan kita boleh terima sekadar biskut dengan roti. Tapi kalau kita rasa badan kita ni, saya tak boleh Ustazah makan biskut dengan roti je. Saya lapar lagi. Saya ni makan banyak. Makanlah nasi. Tapi dalam kuantiti ya. Yang kuantiti yang sederhana lah, yang sesuai dengan badan kita. Bukannya mentang-mentang lah mak hari ni masak ayam merah. Pagi-pagi sebelum pergi kerja, mak kamu dah siapkan ayam merah dengan nasi minyak dalam periuk. Saya minum susu dengan pisang. Bagus Amira dan Nisha. Amira dan Nisha minum susu dengan pisang. Pisang tu sebenarnya dah mengenyangkan. Pisang tu sebenarnya makanan yang mengenyangkan. Buah-buahan yang mengenyangkan. Sebab itulah kalau tengok, kalau orang main sukan, dia akan makan pisang. Sebab apa? Pisang tu dia boleh mengenyangkan. Dan susu tu pun boleh mengenyangkan. Okay, Alhamdulillah. Okey. Kita sambung. Mentang-mentanglah mak kamu hari ni masak ayam merah dengan nasi minyak. Sedapnya. Lama tak makan nasi minyak mak dengan ayam merah mak. Pukul 8 makan nasi. Pukul 9 makan nasi. Pukul 10 sejam sekali makan nasi. Kenapa ni? Tak lapar tapi sedap sangat. Tak apalah nak makan juga. Walaupun tak lapar. Yang tu tak boleh ya. Yang tu kena elakkan. Bukan sahaja tak boleh daripada segi hukum. Tetapi daripada segi kesihatan pun tidak boleh. Boleh membahayakan kesihatan kamu. Kita makan berlebihan ni, usus kita. Kalau usus kita tak boleh terima, lama-lama kita boleh menyeksa usus kita sendiri. Usus perut kita ni. Ibaratnya usus kita ni, ibaratnya beg. Beg kita, kalau kita masukkan barang banyak-banyak, kita masukkan barang banyak-banyak, beg kita tak boleh nak menampung beratnya barang dalam tu, nanti terputus talinya. Sama juga dengan usus kita. Ustazah nak pergi tandas boleh? Okey, boleh. Kalau usus kita ni, kalau kita rasa kita dah kenyang tu, maksudnya usus kita tu dah penuh lah. Tapi kalau kita rasa kita dah kenyang, tapi kita makan lagi. Kita menyeksa usus perut kita lah. Jadi lama-lama, saya pernah buat susu dengan pisang lepas tu campurkan. Bagus. Alhamdulillah. Okay, lama-lama usus kita ni akan sakit. Kalau kamu pernah dengar ada yang kena kanser usus. Yang tu kita minta jauh lah. Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena jaga makan daripada awal. Bukannya nanti dah tua-tua, dah kena penyakit baru nak jaga makan. Tapi kita kena jaga makan daripada kita kecil lagi. Okey, dah berhenti sebelum kenyang. Kalau kamu rasa dah sendawa sekali. Okey, Alhamdulillah dah berhenti dah. Tak perlu lagi. Baru sekali. Tunggulah sendawa 10 kali baru berhenti. Sebenarnya itu kamu dah kenyang. Okey, kalau ikut sunnah, makan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi makan berhenti sebelum kenyang. Itu adalah sunnah Nabi, berhenti sebelum kenyang. Okey. Ya, Ustazah ingatkan yang mana yang baru masuk, tolong isi link kehadiran di ruangan chat ya. Tak perlu tulis nama, tapi perlu isi link tersebut. Nanti saya akan record di handphone. Okey. Yang keempat, tidak duduk pada meja yang dihidangkan makanan haram. Yang ni kalau kita nampak, contohnya kita pergi mana? Kita pergi kedai makan lah kan. Kedai makan, contohnya kedai makan tu kedai makan Cina. Kita rasa kita ni orang Islam. Tak perlulah kita nak masuk kedai makan orang bukan Islam. Sebab Ustazah pernah tengok lah, ramai lah dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang ni, dia kedai makan kebanyakan kedai makan orang Cina. Orang bukan Islam lah. Tak kisahlah Cina ke India ke. Ustazah pernah tengok satu kedai tu di Pulau Pinang. Memang kedai tu memang famous lah. Viral lah kata masakan dia sedap apa semua. Tapi dia bukan kedai Islam. Dia kedai Cina. Jadi saya tengok ramai orang Melayu kita ni, orang Islam ni duk beratur nak beli makanan dekat situ. Sebenarnya tak boleh sebab walaupun ada yang bagi tahu kedai tu memang kedai bos dia Cina. Tapi yang masaknya orang Melayu.
tapi kita tak tahu. Bos dia Cina yang masak orang Melayu, tapi kita tak tahu kebenarannya tu setakat mana. Kita tak tahu. Tak ada tanda halal. Kita tak tahu kebenarannya betul ke orang Melayu. Kita pergi tengok ke dekat dapur dia. Kita tak tengok kan. Kita hanya beratur dekat luar nak beli makanan. Sesedap mana pun orang Cina ataupun orang bukan Islam ni masak, kita rasanya kalau kita orang Islam, kita tak perlu makan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu halal atau haram apa yang dimasak tu. Walaupun dia kata, boleh makan. Ini makanan halal. Saya tak masak benda-benda yang haram. Tapi kita tak tahu dia nak masak makanan tu memanglah daripada benda yang halal contohnya. Tapi barang-barang yang digunakan, bekas-bekas yang digunakan untuk memasak makanan tu, adakah dijamin halal? Adakah dijamin bersih untuk kita orang Islam? Jadi untuk mengelakkan daripada kita makan makanan yang syubhah, makan makanan yang kita tak tahu halal haram, lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita tengok kedai meja makan tu, ni orang Cina punya ni. Lebih baik kita tak perlu masuk. Banyak lagi kedai Melayu yang kita boleh masuk. Okey, lagi satu. Makan makanan kita tengok tak tahulah halal ke haram. Tak ada tanda halal. Lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tak perlu makan, tapi sedaplah ustazah gula-gula ni. Sedap sangat. Tapi tak ada tanda halal. Sedap macam mana pun, lebih baik kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam. Jadi kita kena tinggalkan benda yang kita rasa benda tu tidak halal. Tapi ustazah, orang cakap halal. Orang yang cakap. Tapi orang tu tahu ke halal ke haram. Dia cakap halal. Tapi kita tak tahu. Jadi biarlah dia. Dia dengan tubuh badan dia, kita nak jaga tubuh badan kita. Kita nak jaga agama kita. Jadi kita jangan makan yang benda yang kita tak tahu halal atau haram. Okey, yang ke-5, memakan makanan yang terdekat terlebih dahulu. Yang ni contohnya dekat meja makan. Dekat meja makan ni, contohnya kamu makan bersama dengan keluarga kamu. Mak kamu dah hidangkan ayam merah, ayam percik, daging goreng, sayur goreng, contohnya. Lepas tu yang depan kamu tu daging goreng dulu. Ambillah dulu daging goreng. Ambil dulu yang depan. Makan makanan terdekat terlebih dahulu. Sebelum kamu pergi ambil ayam merah yang di sebelah sana, kamu ambil dulu makanan. Nak mula makan tu, lepas baca doa apa semua, ambil dulu makanan yang di hadapan kamu. Tapi ustazah, saya nak ayam merah tu. Ambil dulu sedikit makanan depan meja kamu, barulah kamu ambil makanan yang jauh. Itu adalah antara adab-adab makan dan minum lah. Okey, yang ke-6, tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Maksud kat sini wadah tu maksudnya pinggang lah. Tidak menggunakan perkakas dapur. Pinggang ke, cawan ke, gelas ke daripada yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Okey, yang ke-7. Membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakannya. Maksudnya kat sini, membuang kotoran dari makanan yang jatuh lalu memakannya. Maksudnya macam ni. Makanan tu dah jatuh. Makanan tu dah kotor dah. Kita tak nampak makanan tu dah kena kuman ke belum. Sebab kuman tu memang kecil. Kita tak nampak kan. Tapi kita rasa benda tu dah kotor. Ustazah, kalau amal adab-adab makan ni dapat pahala ke? Nur Kalisha Amani tanya, Ustazah, kalau kita amalkan adab makan dan minum ni dapat pahala? Memang dapat pahala. Sah-sah dah dapat pahala. Sebab kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Dapat pahala lah. Okey, makanan tu dah kotor tapi tiba-tiba kita ambil, kita makan. Tak boleh lah, kita kena buang. Walaupun kita sayang macam mana pun, tapi makanan tu dah kotor, jadi kita kena buang lah. Sebab apa? Kita risau bila kita makan, ada kuman-kuman yang melekat dekat makanan tu, dan bila kita makan, makanan tu masuk dalam badan kita, dan kuman-kuman tu pun akan masuk sekali dalam badan kita, dan sebab tu jadi sakit perut ke, jadi apa-apa penyakit lah, na'udzubillah. Okey, yang ke-8, dilarang bernafas di dalam bejana atau meniup makanan dan minuman. Maksudnya kat sini kita dilarang meniup. Contohnya kita nak makan tapi makanan tu panas ataupun minuman kita tu panas, kita tiup. Duk tiup macam tu. Dilarang. Sebab apa? Bila kita tiup,
Kita bernafas dalam makanan, kita tak tahu apa yang keluar daripada mulut kita, masuk dalam makanan kita. Kuman ke, kita tak nampak. Jadi untuk elakkan makanan tu rosak, dilarang untuk meniup makanan yang panas. Okey. Yang ke-9, menggunakan tangan kanan. Kita kena menggunakan tangan kanan. Rasanya yang ni semua dah tahu kan, kena guna tangan kanan. Sebab tangan kiri digunakan untuk, tangan kiri kita gunakan untuk membasuh benda-benda yang kotor. Seperti membasuh kemaluan sewaktu kita membuang najis, membuat benda-benda yang kotor lah. Okey, makan bersama-sama. Maksudnya kat sini kalau kita sekarang kita dekat rumah masing-masing kan. Kita makanlah sama-sama dengan keluarga kita. Bukannya tanya waktu mak, adik kita, abang kita, ayah kita duduk makan. Amil Muslim, marilah makan sekali dengan mak. Kita makan sama-sama. Tak apa, Amil tak lapar lagi. Amil nak duduk dalam bilik dulu, nak tengok handphone. Tiba-tiba bila dah siap semua makan, kita pun keluar makan seorang-seorang. Tak bolehlah macam tu. Kita kena makan sama-sama. Digalakkan untuk makan bersama-sama. Kecuali kita berpuasa ataupun kita baru je lepas makan. Ustazah, saya baru lepas makan. Saya kenyang lagi. Boleh tak kalau mak ajak makan sama-sama, kita tolak? Yang tu tak apalah, bagi tahu betul-betul mak. Saya baru balik sekolah ni. Tadi saya dah makan nasi dekat sekolah. Jadi saya dah kenyang sebab saya dah makan dengan kawan-kawan. Tak apalah, bagi tahu mak elok-elok. Okey, tak apa, pergi mandi dulu ke. Jadi kita bagi tahu mak elok-elok. Okey. Mencilati jari jemari. Saya belum makan. Nanti makan ya. Yang belum makan tu saya pun belum makan juga. Ustazah pun makan roti je tadi sekeping dengan air kosong. Sebab nak kejar kelas pukul 8 kan. Okey, menjilati jari jemari. Yang ni sunnah Rasulullah. Antara sunnah Rasulullah lah. Bila kita makan dengan tangan, sunnah Rasulullah ni, Rasulullah menggalakkan kita makan menggunakan tangan. Menggunakan jari kita. Menggunakan jari kita. Bila makan, mesti lekat kan dekat jari kita makanan. Jadi selepas makan tu kita jilat jari kita. Jangan gelakkan orang. Saya pernah tengok tau dekat kantin dekat sekolah kita, ada seorang murid ni, dia gelakkan kawan dia sebab kawan dia ni jilat jari. Siap makan jilat jari. Jilat jari. Kau ni lapar sangat ke sampai menjilat jari? Sebenarnya itu adalah sunnah Rasulullah. Amalan Rasulullah SAW. Kenapa jilat jari? Supaya makanan yang melekat di jari kita ni tidak dibazirkan. Kita jilat supaya makanan dekat jari yang melekat ni kita habiskan. Kita habiskan. Bila kita jilat jari, mesti makanan tu masuk dalam mulut kita kan. Jadi kita habiskan makanan tu. Okey, yang seterusnya, jangan berlebihan dan tamak. Jangan kita makan secara berlebihan dan rasa tamak dalam diri kita. Contoh kita pergi kedai makan. Wow, banyaknya lauk. Semua sedap-sedap. Semua rasa macam nak. Beli semua. Tiba-tiba balik rumah makan tak habis. Yang tu, membazir itu amalan syaitan. Jadi elakkan kita makan secara berlebihan dan juga tamak. Beli mana yang perlu sahaja. Ni kebanyakannya orang buat dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni memang kita daripada pagi kita berpuasa. Selepas sahur je kita berpuasa kan. Sehinggalah waktu maghrib. Petang tu pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan tengok dengan perut tengah laparnya. Semua benda kita nak. Ayam percik nak, ikan percik nak, daging percik nak. Kuih ni nak, kuih tu nak, air tu nak, air ni nak. Semua beli. Bila balik rumah, Allah dah azan, Allah Akbar. Minum air, 2 gelas, dah kenyang dah. Kenyang dah. Tak lalu dah nak makan, mak kenyang dah. Tadi bukan main lagi beli 10 plastik beli makanan. Sebab apa? Sebab semua terliur. Jadi kita kena kawal nafsu kita lah. Sebab kita kena kawal nafsu kita. Kita beli mana yang kita rasa perlu saja dengan perut kita. Perut saya boleh masuk nasi dengan ayam percik je. Lepas dengan air. Kalau saya beli banyak-banyak pun saya tak makan juga. Beli je mana yang kamu rasa perlu dengan perut kamu. Kalau kamu rasa kamu makan nasi dengan ayam percik dengan minum air tu dah mencukupi, belilah yang tu je. Tak perlu kita nak beli banyak-banyak. Tak perlu nak beli makanan yang berlebihan. Okey, yang seterusnya,
dianjurkan memuji makanan. Kita digalakkan untuk memuji makanan. Ya Allah, alhamdulillah, sedapnya makanan hari ni. Walaupun contohnya kita tak suka spaghetti. Saya tak sukalah ustazah makan spaghetti. Mak saya masak spaghetti. Tak suka ke, kita kena puji. Ya Allah, sedapnya makanan hari ini. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Walaupun kita tak makan. Jangan pula kita, tak sedaplah makanan hari ini. Sebenarnya kita sedang apa? Kita sedang menghina rezeki daripada Allah. Jadi sedap ke tak sedap, tetaplah kita puji. Alhamdulillah, sedap makanan hari ini. Okey, yang seterusnya dilarang mencela makanan. Dilarang mencela macam mana? Kenapa masak macam ni? Tak sedap lah. Dah lah tak suka. Dilarang. Walaupun kita rasa makanan itu kita tak suka, makanan tu bukan makanan yang kita suka, kita diam je lah. Tak perlu kita rasa nak mencela ke, kita nak hina makanan tu ke, tak perlu. Siapa yang main di ruangan chat ni? Sekejap saya nak tengok. Sekejap tau, saya nak tengok. Saya Atira Asri, awak tulis apa ni? 16 tambah 56 tolak 96 tolak 89 tolak 89 tolak 88 tambah 56. Saya tengah mengajar, kamu duk mengira dekat ruangan chat. Ingat ya, mana-mana murid yang menulis apa-apa di ruangan chat yang tidak berkaitan dengan apa yang saya mengajar, saya akan record namanya, saya akan ambil namanya. Untuk kelas akan datang, saya akan remove. Kalau kamu rasa kamu nak stay dengan kelas akhlak pada pagi ni, tolong hormat. Tolong hormat apa yang saya bagi tahu. Tolong hormat kelas. Tadi saya dah pesan dah awal-awal, tolong fokus ya, bukannya bermain di ruangan chat. Ni Ainul Mardiah Rohaizat ni. Tak jadi. Tak jadi apa ni? Nak bersembang lepas ni. Waktu kelas fokus betul-betul. Saya tak suka kita tengah belajar akhlak. Saya dah pesan dah akhlak, adab-adab ketika belajar. Tapi kamu masih lagi tak ada adab. Kalau kamu rasa kamu tak seronok nak belajar kelas akhlak ni, kamu boleh keluar. Saya tak paksa dan saya tak memaksa. Jadi kalau rasa kamu nak teruskan, tolong hormat adab ketika belajar. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, adab makan dan minum. Membaca hamdalah doa selepas makan. Maksudnya kita membaca hamdalah ni, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita baca doa. Macam tadilah baca doa yang saya tunjuk tadi. Okey, dah habis dah semua. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ada 15 adab makan dan minum. Sebenarnya banyak lagi adab. Tapi Ustazah masukkan 15 je untuk hari ni. Nanti kalau kamu rasa kamu nak tahu lagi apa adab-adab ataupun sunah-sunah Nabi ketika makan dan minum, kamu boleh tengok dalam dalam internet ke, search dekat Google ke. Okey. Seterusnya doa keluar rumah dan doa masuk rumah. Kita ada lagi 15 minit. Okey, yang ni boleh ikut Ustazah ya dekat rumah masing-masing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah. Bila kita keluar rumah, kita tak tahu apa musibah yang akan berlaku kepada kita ketika kita keluar rumah. Jadi kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah supaya Allah jaga diri kita, supaya Allah rindung diri kita. Yang ni yang Ustazah berkongsi lah. Ustazah berkongsi Ustazah sendiri. Ustazah akan wajibkan dalam diri Ustazah akan amalkan doa ni. Sebelum Ustazah keluar rumah, Ustazah akan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'azizil 'azim. Okey, kita bertawakal kepada Allah supaya Allah jaga kita. Kita minta Allah jaga kita, kita serahkan diri kita kepada Allah dan minta Allah lindungi kita dari segala musibah. Ni sebelum Ustazah, walaupun Ustazah nak keluar sekejap je, Ustazah nak keluar pergi kedai depan rumah je, Ustazah baca. Sebab kita tak tahu dalam perjalanan kita, mana tahu kita
jadi apa-apa pada kita, cara kita minta Allah lindung kita. Dan lagi satu, Ustazah amalkan ayat yang ke-9 surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yani Ustazah minta Allah jagakan rumah kita. Bila kita keluar daripada rumah kita, kita tahu contohnya rumah kita perompak tunggu nak masuk ke, kita minta Allah jaga. Kita minta Allah lindung rumah kita daripada segala musibah. Ini yang Ustazah amalkanlah. Selain daripada doa keluar rumah ni, Ustazah amalkan ayat yang ke-9 surah Yasin. Banyak kelebihan dia. Dan kamu pun boleh amalkanlah. Okey, doa masuk rumah. Seterusnya doa masuk rumah. Bukan sahaja doa ketika keluar, tapi ketika masuk pun ada. Bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah. Dengan nama Allah aku keluar rumah serta kepadanya aku berserah diri. Okey. Dengan nama Allah kita masuk ke rumah kita supaya kita minta dengan Allah supaya bila kita keluar dan bila kita masuk kembali ke rumah kita, kita tak bawa apa-apa musibah, kita tak bawa contohnya ada benda ikut ke, kita minta Allah lindunglah kita bila kita masuk rumah, minta Allah lindung kita dari segala apa musibah lah. Okey, seterusnya doa menaiki kenderaan. Okey, yang ni saya rasa semua dah ingat kot doa menaiki kenderaan ni, sebab kita tak kisahlah kenderaan ni kita nak naik van sekolah ke, nak naik motor ke, nak naik kereta ke, nak naik kapal terbang ke, nak naik ferry ke, semua merangkumi. Asalkan nama kenderaan, nak naik basikal sekalipun. Saya selalu amalkan Ainul Uyun. Bagus. Nak naik apa-apa, Ustazah saya nak pergi tandas boleh. Okey. Nak naik apa-apa kenderaan, basikal sekalipun baca doa ni. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Maksudnya kat sini kita memuji Allah kerana memudahkan kita, memberikan kita kenderaan untuk kita mempermudahkan urusan kita. Kalau Allah tak bagi rezeki, contohnya mak kamu nak beli kereta, kalau Allah tak turunkan rezekinya, agak-agak mak ayah kita boleh tak beli kereta? Tak boleh kan? Semua apa yang mak ayah kita miliki, itu semua adalah daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang turunkan rezeki supaya mak ayah kita ni boleh beli kenderaan untuk memudahkan kita pergi sekolah, untuk memudahkan hantar kita pergi tuition, pergi pasar. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Sesungguhnya apa yang Allah bagi pada kita dan kita akan kembali juga kepadanya. Okey, Ustazah rasa dan satu lagi. Okey, ni doa yang terakhir. Okey, doa menaiki kenderaan ni, mana-mana murid yang tak ingat, yang masih lagi belum hafal, tolong hafal Tolong hafal, sebab kamu rasanya kalau kamu tak naik kereta, contohnya Ustazah sekarang ni saya tak naik kenderaan lah. Saya kan kat rumah sekarang, mana naik kereta, mana naik van sekolah dah, tak pergi sekolah dah. Kamu nak main dalam rumah, naik basikal. Saya dah hafal. Bagus dah hafal. Bagus. Tahniah ke yang dah hafal. Nak naik basikal dalam rumah, nak main dengan adik, bacalah. Kita tak tahu tengah kita main-main tu kita pergi langgar. Sebenarnya kita terlanggar pintu, tiba-tiba luka dekat dahi. Itu musibah lah tu. Jadi kita mengelakkan daripada segala musibah. Okey, seterusnya doa orang yang tertimpa musibah. Bila kita dengar, bagus. Yang mana yang dah hafal, bagus. Tahniah untuk diri sendiri. Okey, ni doa ni kalau kita dengar contohnya lah Saya bagi contoh, kita dengar kawan kita tu semalam kelas Ustazah. Kalau kamu kenal lah Yui Sarah, kelas 6 Imam Bukhari. Mak dia bagi tahu Ustazah, jari Yui Sarah tu tersepit alat senaman tu. Basikal senaman tu, jari ni tersepit, dekat jari dekat depan ni putus.
putus dan akan dioperation lah, akan dibedah untuk sambungkan balik. Jadi bila kita dengar orang kawan-kawan kita ditimpa musibah, kawan-kawan kita ni dapat segala ditimpa musibah lah, dapat terkena apa-apa musibah, kita baca doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Ustazah, bukannya bukan ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk orang yang meninggal. Maksudnya orang yang meninggal tu pun disimpan musibah lah. Kalau kita dengar orang yang meninggal, contohnya mak saya dah meninggal pagi tadi, minta doakan ya, sedekahkan Al-Fatihah. Itu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya untuk orang kawan kita ditimpa musibah lah. Kematian ni sebenarnya musibah. Jadi kita amalkan doa ni. Tak kisahlah dengar orang bagi tahu ada kematian ke, dengar kawan kita sakit ke, dengar apa-apa berlaku kepada kawan kita ke, kepada saudara kita ke, kepada guru-guru kita ke, kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik. Kita minta Allah lindungi kita daripada segala musibah. Okey, boleh? Okey, seterusnya ni arahan yang terakhir. Okey. Yang pertama, murid-murid diminta menghafal doa-doa di atas. Ada berapa doa tadi? Siapa boleh bagi tahu? Fatimah Az-Zahra binti Syahrul Nizam. Ada tak Fatimah Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra ada? Tak masuk? Falisha ada? Ada. Cuba Falisha bagi tahu ada berapa doa yang Ustazah ajar tadi. Yang pertama doa apa? Falisha cepat, doa apa yang pertama? Cepat Falisha. Ustazah. Tak ingat Ustazah. Tak ingat? Tak tulis? Imad Nasrullah ada? Imad Nasrullah. Ya. Okey Imad. Cuba Imad bagi tahu Ustazah dengan kawan-kawan nak dengar ni. Doa apa yang Ustazah ajar tadi? Pergi tandas Ustazah. Yelah, pergi tandas sekejap je. Takkanlah awal-awal daripada awal-awal sampai dah Ustazah dah habis nak pergi tandas. Tajuk yang awal-awal tadi doa apa? Yang pertama sekali. Pertama mak saya tu yang buka, saya tengah pakai baju. Ya ke? Macam alasan ni Mak ni. Okey, siapa lagi? Syafiq ada? Muhammad Syafiq Zaki. Muhammad Syafiq. Ada, okey Syafiq. Doa apa yang Ustazah ajar awal-awal tadi? Yang pertama. Doa makan. Bagus. Lepas doa makan? Doa makan. Selepas makan. Doa selepas makan. Lagi? Tak ingat. Tak tulis. Tak tulis. Okey. Terima kasih Syafiq. Okey, Azam Arayan ada? Ada. Okey Azam. Tadi doa yang Ustazah ajar tadi, doa yang pertama Syafiq dah sebut, doa makan dan selepas makan. Doa yang ketiga apa dia? Doa masuk rumah. Yang keempat? Doa keluar rumah. Bagus Azam, terima kasih. Okey, Ikram Syamil ada?
Ikram Syamil. Ada tak? Masuk tak hari ni kelas? Ada. Ada, okey. Ikram. Tadi Housekeeping. kawan kita dah sebut 4 doa dah. Yang doa yang kelima doa apa? Perkhidmatan Doa restoran makan kan? serta perkhidmatan Doa apa? makanan makan. dan Doa makan minuman. yang pertama tadi. Dan yang Tak kelima? ingat. Tak ingat? Tak ingat. Okey, tak apalah tak ingat. Okey. Saya tak ada buku Zaza. Memanglah semua orang tak ada buku. Semua orang tak ada buku ni. Ustazah tak ajar lagi yang silibus tahun 4. Ustazah baru ajar yang tahun 3 punya ulang kaji. Okey, minggu depan lagi 1 baru kita akan masuk pada tajuk dalam buku tahun 4. Okey, Aimi Aisyah. Ada Aimi Aisyah? Aimi ada tak? Ada. Ada. Okey Aimi, doa apa yang kelima? Selepas doa masuk keluar rumah, doa apa? Doa menaiki kenderaan. Bagus. Terima kasih Aimi. Okey, yang kelima. Yang keenam, Helfira ada Helfira? Ada. Okey, doa yang keenam apa dia? Doa untuk orang yang ditimpa musibah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Helfira. Okey, kenapa Ustazah tanya? Sebab Ustazah nak tahu kamu fokus ke tidak. Kamu ingat ke tak apa yang Ustazah ajar tadi? Kotlah tadi ada Iman. Ustazah, saya pergi tandas. Pergi tandas takkanlah daripada awal kelas sampailah daripada pukul 8 sampai pukul 9 kamu pergi tandas. Jadi Ustazah nak tahu kamu fokus ke tak. Okey. Ini tugasan untuk minggu ni ya. Okey, tak apa. Yang mana yang kamu rasa kamu tak fokus hari ni, kamu boleh ubah sikap kamu supaya lepas ni tolong fokus dan tolong catat. Tak semestinya okey kamu kena tulis ya, yang ni kamu kena tulis. Tak semestinya tunggu guru yang bagi tahu, tapi kamu kena pandai-pandailah buat catatan. Sebab tu Ustazah suruh sediakan alat tulis dengan buku nota. Okey, tu doa yang pertama ni, doa yang kedua ni. Nanti Ustazah nak tanya ni. Kamu kena pandai-pandailah buat catatan. Jangan tunggu. Okey, yang ni kamu kena tulis, yang ni tak perlu tulis. Kamu kena pandai-pandailah tulis sebagai catatan untuk diri kamu sendiri. Okey. Tengok arahan yang pertama, murid-murid diminta menghafal doa-doa di atas. Yang mana doa-doa yang kamu belum ingat lagi, yang kamu belum hafal lagi, kamu kena hafal. Contohnya, saya dah ingat doa makan dengan sebelum dan selepas makan saya dah ingat. Tak perlu hafal lah kalau kamu dah ingat. Tapi doa menaiki kenderaan satu je saya tak ingat. Dalam banyak-banyak doa tadi, dalam 6 doa yang Ustazah ajar, doa menaiki kenderaan je saya tak ingat lagi. Kamu hafal lah doa menaiki kenderaan saja. Okey, yang kedua, kemudian murid-murid diperlu hantar video atau rakaman suara hafalan kepada Ustazah melalui aplikasi WhatsApp. Okey, untuk minggu ini kamu tak perlu salin. Tapi kamu kena hafal dan hantar video hafalan ataupun rakaman suara kamu kepada Ustazah melalui aplikasi WhatsApp. Okey, boleh faham semua? Kalau boleh faham, angkat tak jari, ibu jari, thumbs up. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, selamat menghafal. Terima kasih semua. Okey, slide yang Ustazah ajar hari ni, Ustazah akan hantar dekat grup WhatsApp kamu. Dekat grup WhatsApp kelas WhatsApp kelas kamu. Nanti kamu boleh tengok je. Kamu nak hafal nanti, kamu boleh tengok je dekat slide yang Ustazah akan hantar nanti. Slide yang sama. Okey, boleh ada soalan? Kita ada 3 minit lagi. Ustazah, minggu lepas kan Ustazah suruh tulis doa tu. Ustazah nak cek waktu minggu depan ke? Doa yang Ustazah suruh tulis tu dah ramai dah yang hantar. Saya dah tanda dah. Ada yang, tapi ramai yang hantar dan ramai yang tak hantar. Jadi mana-mana yang tak hantar lagi tu bolehlah hantar. Ustazah, saya ingat Ustazah nak tengok buku masa Google Meet minggu ni. Itu saya tak hantar.
Okey, boleh je Ustazah nak tengok. Tapi kalau boleh hantarlah. Hantar untuk Ustazah tik. Okey, dah siap ke semua? Dah ada yang belum? Saya dah siap. Semua dah siap Saya dah siap. Okey, yang dah siap, Ustazah ucapkan tahniah dan boleh hantar. Boleh hantar dekat Ustazah dekat aplikasi WhatsApp. Nombor handphone Ustazah saya letaklah dekat grup kelas kamu. Boleh tengok dekat situ. Ustazah, saya lapar. Syauqi Zaki. Siapa Syafiq ya? Syafiq ni. Lapar. Saya pun lapar. Semua orang lapar. Sabar ya. Okay, ada soalan? Ada 1 minit lagi. Sabar ya. Sabar ya. Semua dah isi kehadiran ke dekat link yang Ustazah bagi? Dah. Maksud dia pun kena hafal ke? Apa dia? Maksud dia pun kena hafal ke? Kalau boleh Maksud dia. Maksud hafal sekali. 22 orang yang respon dekat link kehadirannya. Yang 31. Okey, 31 orang. Okey, semua dah, sebab Ustazah akan ambil kehadiran melalui apa yang kamu isi dekat link ni je. Ni ya, 31. Okey, maksudnya kat sini 31 orang lah yang masuk kelas kita hari ni. Yang tak masuk 2 orang tak masuk. 2 orang sepatutnya 33, hanya ada 31. Yang mana yang belum? Yang belum isi link kehadiran, boleh isi sekarang. Saya bagi selagi ada masa. Okey, sekarang dah pukul 9. Sekejap lagi kamu ada kelas kan? 9.30? Ada. Okey, saya rasa kita stop setakat ni je lah untuk kelas akhlak kita pagi ini. Dan lepas kelas akhlak ni dah bolehlah pergi makan. Sementara nak tunggu kelas 9.30, pergi breakfast dulu, siap-siap. Boleh Okey, saya rasa setakat ini saja untuk hari ini. Saya harap semua boleh faham dan semua boleh ikut arahan saya lah. Kena hafal dan hantar melalui aplikasi WhatsApp. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.